صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Syed Yofi, ambil remote mana? Buka switch dia. Okay, buka dah. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi pada pagi ini dalam kuliah khas online yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ditaja oleh Puan Maslinah binti Cik Husin daripada Kajang, Selangor. Tajuk yang diketengahkan pada kita pada pagi ini ialah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih pada penaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Semoga Allah SWT mengurniakan nikmat istiqamah kepada Cik Maslinah dan juga suami dalam melakukan kebaikan, dalam mengajak orang melakukan kebaikan dan diberi kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin. Tajuk yang diketengahkan pada kita pada pagi ini ialah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk ini terangkum dalam doa yang kita baca setiap kali kita sembahyang, sama ada imam mendoakan, kita mengaminkan, ataupun kita sendiri membaca doa itu, iaitu doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami di dunia kami mendapat hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan Tuhan tolong bagi juga kepada kami di akhirat kami mendapat hasanah. Dan kita menyambung di doa itu dengan waqina azaban nar. Ya Allah Tuhan kami, Engkau jagalah kami daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, dalam doa yang kita baca itu, barangkali setiap orang yang sembahyang, orang Islam dan bersembahyang, menghafaz doa ini. Kecuali kalau orang tu orang yang tak sembahyang. Kalau sembahyang, dia akan baca doa ni. Rasanya inilah doa yang paling banyak orang menghafaz, insya-Allah. Doa yang paling banyak umat Islam, khususnya kita di Malaysia ni, menghafaz doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atina, berikan kepada kami, atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami di dunia kami mendapat hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan Tuhan tolong beri kepada kami di akhirat juga kami mendapat hasanah. Apa dia makna hasanah di dunia? Makna hasanah di dunia ialah ketenangan jiwa. Apa dia makna hasanah di akhirat? Hasanah di akhirat maknanya ialah syurga. Dengan makna yang lain, ya Allah Tuhan kami, Kau kurniakanlah pada kami mendapat ketenangan jiwa di dunia. Dan ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakan kami di akhirat kami mendapat syurga. Hasanah di dunia ialah ketenangan jiwa, sementara hasanah di akhirat ialah syurga. Maka sebab itu Allah sebut, bagi orang yang takut pada Tuhan itu, dia mendapat dua syurga. Bagi orang yang waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut kepada maqam Tuhannya itu, dia akan mendapat dua syurga, iaitu syurga di dunia dan yang kedua syurga di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang yang takut pada Tuhan itu, dia akan mendapat dua syurga. Syurga di dunia, syurga di akhirat. Tapi syaratnya takut kepada Allah. Takut kepada makhluk menjadikan kita menjauhi siapa ataupun apa yang kita takuti itu. Tetapi takut kepada Allah mendekatkan kita kepada Allah. Itu perbezaan. Orang yang takut rimau akan lari daripada rimau. Orang yang takut pada orang gila akan lari daripada orang gila. Orang yang takut anjing akan lari daripada anjing. Maknanya siapa yang takut pada makhluk, takut pada makhluk menyebabkan kita menjauhi makhluk yang kita takut tu. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, dia mendekatkan kita kepada Allah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi orang yang takut kepada Allah itu, dia akan mendapat dua syurga. Syurga di dunia, syurga di akhirat. Apa dia syurga di dunia? Syurga di dunia ialah ketenangan jiwa. Maksudnya siapa-siapa yang mendapat ketenangan jiwa, berarti dia mendapat bahagia.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tenang ataupun ketenangan jiwa ialah syurga kita di dunia. Sekalipun kita duduk rumah kecil je, tapi kalau kita tenang jiwa, kita bahagia sekalipun rumah kita kecil. Tetapi seseorang yang jiwanya tak tenang, sekalipun dia diam ataupun tinggal di dalam mahligai, jadi mahligai yang besar itu tidak membahagiakan dia. Begitu juga orang yang memiliki pangkat-pangkat yang tinggi. Orang yang memiliki pangkat yang tinggi belum tentu dia tenang jiwa dia. Tetapi seseorang yang pangkat tak tinggi pun hanya orang biasa saja, kerja bawah orang, tapi kalau dia tenang jiwa, dia bahagia sekalipun dia tak berpangkat sekalipun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah dunia tidak menenangkan kita. Yang tenangkan kita ialah tenang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada masalah, kita cari selain Allah, jiwa kita tidak akan tenang sebenarnya. Kalaupun ada orang kata, kami kalau ada masalah, kami pergi karaoke. Jadi, kami pergi karaoke, kami rilis tension, tekanan, apa segala hilang. Hilang tu macam ubat kebahaya. Habis nyanyi tu, mailah balik serabut, mailah balik ketenangan, mailah balik kerisauan, kekhawatiran, ketakutan, serabut, ketidakbahagiaan, mai balik. Pasal dia bukan ubat sungguh, dia hanyalah ubat pelali saja. Macam mana kita nak tenang jiwa kita? Kita akan tenang jiwa kita hanya dengan Allah. Kita akan tenang jiwa kita hanya dengan kita ingat kepada Allah. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan tenang jiwa itu, dengan zikrullah itu akan menenangkan jiwa. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah itu menenangkan hati. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, carilah ketenangan jiwa yang sebenarnya. Carilah ketenangan jiwa yang sebenarnya, iaitu dengan kita berpaut ataupun menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah pasti kita nak tenangkan jiwa kita dengan cara kita ingat kepada Allah dan kita berpaut kepada Dia, bukan perkara yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh jadi dengan mudah. Yang pertama sekali, kita kena membiasakan hadir ke majlis-majlis ilmu macam ni. Nanti kalau buka balik PKP esok, mungkin di pasar-pasar yang akan datang, jadi rasakan ketenangan di majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu tenang pasal apa? Majlis ilmu tenang sebab ilmu majlis yang majlis yang diliputi dengan rahmat dan diturunkan ketenangan di dalamnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut majlis ilmu lah majlis yang diturunkan ketenangan dan juga majlis yang diselimuti dengan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tenang ni diturunkan oleh malaikat yang membawa tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi majlis yang macam mana yang dihadiri malaikat? Malaikat dia tak turun sembrono. Tenang itu berharga. Tenang itu mahal. Oleh kerana dia mahal, maka dia tak dijumpa di semua tempat. Hanya di tempat yang disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah sahaja diturunkan tenang. Maka carilah di majlis sebutan nama Allah dan juga sebutan nama Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pergi cari di majlis lain, tak ada tenang tu. Bila mana majlis itu, majlis Allah, majlis Rasulullah, maka tenang pun akan diturunkan oleh Allah melalui malaikat-malaikat rahmat yang bawa tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tidak bermajlis, carilah sudut-sudut yang sunyi daripada kesibukan, keriuhan. Kita duduk dan kita berzikrullah. Bila kita duduk berzikrullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tenang akan datang. Sebab tu Tuhan ni, dia tak boleh sebut di mulut saja, dia kena hadir sama di hati kita dia. Kalau sebut di mulut saja tanpa hati kita menghadirkan dia, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak berlaku. Lagi sekali, tenang tidak akan terwujud. Maka sebab itu bila mana sebut nama Allah di mulut, di hati juga Allah. Sehingga seseorang itu kalam, sehingga seseorang itu dia karam di dalam tenang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tenang itu bahagia. Bila mana dah timbul rasa tenang berzikrullah, dengan kita mendapatkan tenang di majlis ilmu, di majlis-majlis sebut nama Allah, ataupun di majlis kita duduk seorang-seorang, kita ingat pada Allah, maka dengan kebiasaan kita, dia bukan sekali buat, dia kena buat dan buat. Hari-hari kena buat. Allahumma salli ala sayyidina. Seperti mana seseorang yang sakit, dia ada hari-hari, dia mesti ada time dan hari-hari kena makan ubat. Maka sebab itu, orang yang nak tenang pun dia kena makan ubat tenang. Ubat tenang yang dimaksudkan kita ialah zikrullah, dan kena makan dan kena buat sepanjang masa, detik dan ketika. Kena ada majlis, kita berzikrullah, duduk secara ramai ataupun seorang-seorang. Lama-lama kita akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk dalam keadaan berzikrullah dalam apa sahaja cara kita duduk. Berdiri ke, duduk ke, tidur ke, semua ingat kat Tuhan. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang ingat kat Tuhan ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka tidur. Ingat kat Tuhan pada masa. Okey. Bila mana kita berlatih ingat kat Tuhan dengan mulut kita, hadir di hati kita, sehingga dia menjadi darah daging kita. Kalipun kita tak pegang tasbih lagi, selalunya kita pegang tasbih, kita berzikrullah. Sekalipun kita tak pegang tasbih pun, jadi ketenangan itu akan datang melalui teringat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat pada Allah menenangkan kita. Teringat pada makhluk akan menjadikan jiwa kita akan serabut. Maka carilah tenang di dalam
ataupun di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Nabi sebut wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Nabi sebut dijadikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penejuk mata hatiku di dalam sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok para alim ulama, ketika mereka letih, mereka bersembahyang. Kita kalau letih tidak, mereka kalau letih mereka sembahyang. Ada seorang sahabat saya, ketika tu Tok Guru ada lagi, Tuan Aziz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi ke pondok Tok Guru, tengok kereta Tok Guru tak ada. Tanya orang beritahu Tok Guru berceramah di Gua Musang. Dia tunggu Tok Guru balik. Dalam pukul 2 kereta masuk. Dia kata Tok Guru balik dah. Sebab dia nak tengok Tok Guru balik pukul berapa. Selalunya orang tua-tua tidur awal. Tapi Tuan Aziz dia tua. Dia tak tidur macam orang lain tidur. Orang lain tidur awal. Sebab orang tak ada kerja apa. Dia kerjanya berdakwah dan berceramah. Dia tidur lewat. Sebab dia ialah pendakwah. Pukul 2 Tok Guru balik. Kawan saya tengok, oh Tok balik pukul 2. Ketika dia nak tidur, nak lelapkan mata, dia tengok-tengok Tok Guru masuk masjid. Pakai baju panai, serban atas bau, kepiah atas kepala, Allahu Akbar, sembahyang. Letih mereka sembahyang. Kita letih, kita akan tidur. Sebab tenang mereka ialah dalam sembahyang. Orang yang kalau dia ada masalah, dia cari Tuhan, berarti dia orang yang berjiwa tenang. Kita ada masalah, pergi cari orang, tolong selesai masalah. Orang yang hatinya tenang, bila ada masalah, jiwa kita akan kacau. Jadi nak bagi settle, Allahu Akbar, sembahyang, tenang. Tu baru betul cari ubat tenang. Nabi kata wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan penejuk mata hatiku di dalam sembahyang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pasal apa Nabi banyak sembahyang? Sebab Nabi senang, sebab Nabi rasa senang kalau sembahyang. Tenang sembahyang. Itulah yang dimaknakan dengan bahagia di dunia. Bahagia di dunia ni dengan Allah. Kalau hati kita sama Allah, jiwa kita tenang. Cuba ajak kita. Ada masalah, pegang tasbih. Ada masalah, yang pertama sabar, lepas tu ambil wudu, Allahu Akbar. Jemput kebahagiaan, ketenangan datang ke dalam hati kita dengan kita bersembahyang. Cuba, ada masalah, sabar dan sembahyang. Rasa macam mana? Tenang. Mana serabut masalah-masalah akan hilang semua dah. Hanya dengan Allah ya. Lepas tu minta kat Tuhan. Bukan tak boleh minta tolong orang, tapi selepas kita minta tolong Allah. Bila dah mengadu, sebut, cerita, bercakap, mengaduhai dengan Allah, selesai, barulah kita cari jalan asbab untuk menyelesaikan masalah kita. Itu kaedah dia. Jangan pergi cari sebab dulu. Tuhan tak cari lagi. Cari Allah dulu. Sembahyang dulu 2 rakaat. Kalau rasa tak puas, sembahyang 2 rakaat. Lagi sekali 2 rakaat sembahyang hajat.
sampai kita rasa di hati kita ujian yang timpa kita itu sedikit demi sedikit dia hilang daripada hati kita. Bila semua tu hilang daripada hati kita, berarti kita semakin hampir dengan pertolongan Allah. Contoh, kita ditimpa satu musibah atau satu fitnah. Bila demai-demai, jiwa dalam sabuk macam ribut. Macam ribut putih beliau dalam hati. Bila kita bersabut dengan cari hak lain, cari Allah, mai hajat 2 rakaat. Dalam sujud yang terakhir minta. Minta ni, apa nak minta? Bercakap dengan hati. Kita tak perlu bersuara dengan Tuhan. Hati kita bercakap dengan Allah. Cakap. Cakap dengan Tuhan sampai kita puas. Bercerita pada Tuhan. Selesai, bangun daripada sujud, baca tahiyat, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, angkat tangan. Hak tadi tak bersuara dalam sujud yang terakhir tu. Hak ni bercakap, bersuara, bercerita. Rasakan ketenangan waktu tu. Tenang ni kalau dia berlaku sungguh, dia terbentuk tenang tu pada luaran kita. Waktu tu kalau dia betul-betul dia bergantung dengan Tuhan, betul-betul dia tenang, jadi ketika itu akan keluarlah ayat mata dah turun. Kalaupun dia tak bercakap dengan mulut, tapi dia bercakap dengan hati dia, suara tak bunyi, tangan dia. Jadi kalau siapa-siapa boleh menangis, menangis macam tu. Itu cara menangis Rasulullah. Nabi, kalau Nabi kita berdoa ala Sayyidina Muhammad, orang dia boleh menangis macam-macam. Boleh kan? Nabi menangis, Nabi tidak bersuara. Kalau Nabi berdoa, tapi tangisan, suara tangisan tu tak ada. Yang ada hanyalah suara Nabi meminta. Saya hantar keluar. Jadi cerita ni, benda ni dia bukan benda kita nak bercerita, tapi kita nak merasa. Sebab tenangan itu bukan kata-kata. Tenangan itu ialah rasa. Apa? Macam mana rasa tenang jiwa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, bagi orang yang rasa tenang jiwa ni, baru dia ada syurga. Orang di dunia ni tak pernah rasa tenang jiwa, bahaya. Sebab kaedah dia, siapa-siapa di dunia tenang jiwa, barulah dia akan masuk syurga. Mana di dunia ni kita mesti berjuang untuk mewujudkan dalam diri kita ketenangan jiwa. Allahu Akbar. Macam mana? Apa yang diperolehi oleh orang yang tak tenang ni? Hidupnya akan jadi tunggang langgang. Tunggang langgang. Allah kata, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Sesiapa yang berpaling daripada ingat padaku, maka dia akan berdepan dan menghadapi kehidupan yang dhanka, kehidupan yang tunggang langgang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duk cari duit je, sembahyang tak sembahyang. Dia akan rasa macam mana tak sembahyang. Orang tak sembahyang akan rasa jiwanya kosong. Orang tak sembahyang akan rasa jiwanya kontang, kering kontang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
dan kita boleh lihat wajahnya serabut sebab dia sendiri tak ingat kat Tuhan. Faman a'rada an zikri, siapa berpaling daripada ingat padaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yang dia akan tempuh ialah kehidupan yang tunggang langgang. Anak-anak dia serabut, menimbulkan masalah pada dia. Dia menega, perniagaan dia jadi masalah kat dia. Isteri dia menimbulkan masalah pada dia. Kawan-kawan dia jadi masalah kat dia. Semua masalah timbul dengan sebab dia tak ingat kat Tuhan. Dia berpaling daripada ingat pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perumpamaan orang yang berpaling ingat pada Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seperti orang yang dikelilingi dengan ular dan binatang-binatang yang berbahaya yang akan menyengat dia bila-bila masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang kita faham daripada bahagia di dunia. Bahagia di dunia ni, mainlah masalah macam mana pun, dia akan faham daripada masalah yang datang pada dia ni, bukan Tuhan mendera dia, tapi Tuhan sayang kat dia. Bila berasa didakap dengan kasih sayang Tuhan, maka apa lagi yang kita rasa kalau tidak kita merasa bahagia? Kan, cuba tengok anak-anak, budak-budak yang dipeluk oleh ibu dia, dia rasa bahagia dalam pelukan ibu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu seorang isteri dan juga suami dalam dekapan kasih sayang antara mereka berdua, bahagia. Begitulah orang yang didakap dengan kasih sayang Tuhan, bahagia dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang yang hidup dalam muka dunia ni tak bahagia, akhirat pun tak bahagia, lagi tak bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa-siapa yang hidup di dunia ni buta, akhirat pun dia akan hidup buta juga. Jadi kita kena usahakan mendapat kebahagiaan di dunia untuk kita mendapat kebahagiaan di akhirat ataupun di dalam syurga. Di akhirat dua kehidupannya, syurga ataupun neraka. Negeri bahagia, syurga. Negeri merana, neraka. Tak ada orang duduk tengah-tengah. Bahagia pun bahagia, neraka pun neraka, tak ada. Satu je pilihan, syurga ataupun neraka. Maka sebab itu, perjuangkan dalam diri kita kebahagiaan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, orang yang kita kata, kamu tengok orang gila, kamu rasa dia bahagia? Bahagia kan? Itu orang gila masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kata budak-budak lepas tahu seronok kan, kalau lepas mati dia masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kebahagiaan jiwa hanya dengan Allah. Maksudnya Allah tentukan macam mana pun dalam hidup, semua tak apa. Yang berlakunya, kalau Allah bagi kesenangan, suka. Kalau Allah bagi sebaliknya, menderita, berarti dia tak bahagia. Bahagia ni, Tuhan bagi nikmat pun dia bahagia, Tuhan uji pun dia bahagia. Barulah orang dinamakan orang yang bahagia.
Baik. Jadi semua di sini, segala-galanya bermula di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina. Perjuangkan kita mendapat kebahagiaan di dunia ni untuk kita mendapat kebahagiaan dalam syurga esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang tak faham pasal apa Allah bagi ujian dan masalah. Allah bagi ujian, Allah bagi masalah bukan untuk kita lari daripada ujian dan masalah. Allah bagi ujian, Allah bagi masalah untuk kita menempuh masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bagi masalah sebab Allah suruh kita tempuh masalah. Sebab bahagia duduk dalam masalah. Sebab itu dalam hidup kita kena pandai mengurus masalah. Kita tak boleh lari daripada masalah. Sebab dunia ni memang sunnatullah dia. Kita hidup di dunia, kita kena menghadapi masalah. Kalau kita tanya orang, nak tanya, ente ada masalah tak? Ana? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Betul ke? Tak ada. Orang tak ada masalah ni, orang ada masalah. Betul tak? Kalau dia sentiasa ada masalah, tu neutral, tu biasa. Memang passion ni dunia ni. Tapi kata, anda tak ada masalah, hamuhung tak ada masalah ni orang, tak ada masalah ni orang ada masalah. Masalah mental. Tapi kalau ada masalah, biasa. Hadapilah masalah. Dan Tuhan suruh buat apa dengan masalah tu? Jadikan dia point untuk kita nak bersembang, nak bercakap, nak berdialog, nak mendekat. Sebab bercakap dengan Tuhan ni bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jaranglah orang buat. Jarang orang buat. Sebab orang sibuk sangat dengan dunia sampai orang tak sempat nak duduk dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itulah cara untuk kita nak menimbulkan rasa bahagia di dunia ni. Usahakan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah layak kita untuk duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab bahagia hidup di dunia ni insya-Allah. Carilah bahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak tahu cari, minta. Saya kata carilah bahagia dengan Allah. Tak tahu cari, minta. Hari-hari minta, Tuhan bagilah aku bahagia, tunjukkan kepada aku jalan bahagia. Minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta bahagia, minta hidup dalam kebahagiaan. Ni, kamu akan tempuh banyak lagi ni, muda lagi ni. Orang tua pun, orang tua cara tua, orang muda cara muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu umur muda-muda banyak, waktu muda-muda masalah tak banyak lagi. Orang muda-muda seumpama seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad duduk dalam bahtera ataupun kapal yang baru melayang. Masih belum banyak yang ditempuh. Tapi semakin dia mendewasa, dia akan jumpa pelbagai masalah dunia ni. Rupanya dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul kata orang, dunia ialah kita hidup dalam dunia seumpama kita hidup bersama-sama binatang-binatang berbisa. Semua nak ketik kita. Dia kadang-kadang kita tak, sebelum kita kena ketik, kita tak tahu kata dia bahaya. No? Macam budak, dia mainkan kucing. Dia ingat kucing tu lembut, bulu kucing tu lembut, tak apa. Tapi lepas dia kena rengau dengan kucing, baru tahu, oh ni dia kucing. Baru dia tahu dunia. Tu pemah dunia. Orang, kita tengok orang suka, bila orang hidup mewah, kita pun nak hidup macam orang juga. Bila tengok orang nak kereta elok-elok, kita pun nak pakai kereta elok juga.
Tapi kita tahulah kereta yang elok tu kalau dia rosak teruk daripada kereta biasa kita. Sebab dia mahal. Tu banyak orang kereta tu pakai di rumah ya. Pasal apa? Sebab tak mampu nak baiki. Berpuluh-puluh ribu nak kena baiki. Itulah dunia. Tengok elok, seronok, tapi dia racun membunuh kita. Dia yang menyebabkan kita tak bahagia. Dunia tu menyebabkan kita tak bahagia. Kalau rumah kita rumah kampung biasa aja, masalah Sayyidina Muhammad, tak ada kot orang nak main rumah, pecah rumah kita. Tapi kalau rumah tu besar, rumah tu hebat, masalah Sayyidina Muhammad, orang duduk dalam tu pun tak semesti dia tenang dalam rumah, dia pun ketakutan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak dia nak pergi sekolah, dia takut orang solek dan sebagainya. Ketakutan kita semua dengan dunia ni. Tapi kalau kita serahkan dunia ni kepada Allah dan kita menumpukan hati kita pada Allah, selamat. Tapi kalau nak ambil dunia juga, kita nak kawal, kita nak pegang, kita nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak kontrol, tunggu, nanti dia akan sengat kita, nanti dia akan patuk kita, lepas tu kita merana dengan sebab tu. A'udzubillahi min dzalik. Jadi saya ingat doa, bagi faham doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Last sekali kita minta Allah bagi pada kita hasanah di dunia, kita minta Allah bagi pada kita hasanah di akhirat, dikembang wa qina azabannar. Bila sebut syurga, Allah sebut neraka sekali. Bagikan kepada kami syurga di akhirat, Tuhan jaga kami daripada azab neraka. Siapa selamat daripada neraka, faqad faza fawzan 'azima. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan, elakkan daripada neraka, dia orang berjaya. Maknanya kebahagiaan kita sebenarnya ialah kebahagiaan di akhirat sana. Bila kita selamat daripada neraka. Bila kita dah masuk syurga, maka tempuhlah kebahagiaan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak ada sud, kebahagiaan yang tidak ada akhir. Bahagialah kita selama-lamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi permulaannya di sini. Kita kena bahagia di sini dulu. Barulah kita akan masuk ke dalam syurga, masalah Sayyidina Muhammad. Bila masuk dalam syurga, ketika itu kita bahagia kita tidak ada akhir dah, selama-lamanya. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah mudahkan kita menjalani jalan menuju kebahagiaan, dan kita dapat menikmati bahagia di dunia, seterusnya dapat kita menikmati bahagia dalam syurga. Bahagia kita bila mana kita bahagia dengan Tuhan kita. Sebaik-baik yang kita berteman ialah Dia yang mencipta kita. Bahagia dengan Dia, bahagia sebenarnya. Bahagia dengan yang lain daripada Dia ialah bahagia palsu. Jadi kita harap insya-Allah Allah mudahkan kita menjalani jalan bahagia insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada Puan Maslinah Cik Husin daripada Kajang. Dan kita ada doa yang diminta, kita doa sikit pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Iaitu semoga saya dan suami sentiasa istiqamah dalam kebaikan. Amin. Dapat mengajak lebih ramai lagi orang melakukan kebaikan. Amin. Doakan anak-anak saya jadi anak yang soleh solehah dan taat kepada Allah. Amin. Serta dipertemukan pasangan yang baik di dunia dan hingga ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan minta didoakan masuk syurga bersama-sama zuriat keturunan semuanya masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon didoakan
saya dan keluarga supaya sembuh daripada Covid. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك بسم الله العظيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم السلام عليكم minta saya. Ya, Pak. Saya